Put a finger down if you love someone. Put a finger down if you found the one. Oh, put a finger down if they make you feel like new. Put a finger down if you miss someone. Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Ain Balkis binti Charosli. Nombor metrik saya ialah D20312812. Okey, hari ini saya dan grup-grup saya akan membincangkan tentang zakat pendapatan dan zakat kambing. Mesti korang tertanya-tanya, apa itu zakat pendapatan dan apa itu zakat kambing? Jadi, kami akan terangkan lebih mendalam tentang perkara tersebut. Okey, zakat pendapatan ialah segala jenis hasil pendapatan kita, iaitu pulangan sebagai balasan perkhidmatan yang merupakan gaji, upah, bonus, dividen, hasil sewaan dan sebagainya ketika kita masih bekerja maupun kita sudah pencen. Okey, cara kiraan zakat pendapatan terbahagi kepada dua, iaitu zakat pendapatan tanpa tolakan had kifayah dan zakat pendapatan tolakan had kifayah. Jom kita tengok sama-sama macam mana cara kiraan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Danian Tasha binti Umar Anif. Nombor metrik saya D20312910. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk mengira zakat pendapatan tanpa tolakan had kifayah. Okey, jadi saya akan mempamerkan cara kiraan untuk zakat pendapatan tanpa tolakan had kifayah. Jadi kat sini formula dia adalah pendapatan kasar setahun darab dengan 2.5%. Okey, contoh dia. Gaji sebulan. Gaji sebulan. Contoh Akil punya gaji sebulan adalah sebanyak 8,000. Okey. So untuk mendapatkan pendapatan setahun tu, kita kena RM 8,000 darab dengan 12 bulan. Kita akan dapat RM 96,000. Okey, sebanyak RM 96,000. So, kita kena tahu kan berapa yang dia kena bayar zakat untuk tempoh setahun tu. Jadi, RM 96,000 kena darab dengan 2.5%. Jadi, kita akan dapat RM 2,400 untuk tempoh setahun. Okey, jadi dekat sini Akil dia wajib membayar zakat pendapatan tanpa tolakan had kifayah sebanyak RM 2,400 selama tempoh setahun. Zakat pendapatan untuk kaedah yang kedua, dia ada 5 cara, iaitu formula dia ialah pendapatan yang layak dizakat darab dengan 2.5. Maksud pendapatan yang layak dizakat ialah pendapatan bersih selama setahun, iaitu pendapatan yang sudah ditolak dengan pembelanjaan keperluan asas. Contohnya, untuk diri kita, isteri, 4 orang anak, ibu bapa, KWSP, cantuman. Okey, langkah A ialah pendapatan selama setahun dari sumber allowance. Ini gaji kita selama setahun, RM48,000. Iaitu langkah B. Contohlah untuk diri kita setahun RM9,000, isteri RM3,000, 4 orang anak RM4,000, ibu bapa RM1,200, KWSP RM5,280, cantuman RM1,000. Contoh cantuman ialah organisasi, koperasi dan sebagainya. Kita tambah semua ni, kita akan dapat RM23,480. Untuk langkah C, pendapatan setahun tolak dengan pembelanjaan asas,
iaitu 48,000 ni tolak dengan 23,480 akan dapat 24,520. Maka pendapatan yang layak dizakat ialah 24,520. Untuk langkah D, zakat yang wajib dibayar iaitu 24,520 darab dengan 2.5. Maka kita akan dapat 613. Itu untuk setahun. Untuk kita nak dapatkan sebulan, jumlah potongan zakat sebulan 613 bahagi dengan 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Sebab setahun kita ada 12 bulan. Maka jawapan dia akan dapat RM51 sebulan. Ini yang wajib kita zakatkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira binti Azmino. Okey, pada hari ini nombor kami saya di 203-12813. Okey, pada hari ini saya ingin menunjukkan contoh pengiraan bagi zakat pendapatan. Okey. Soalannya ialah Encik Ahmad bekerja sebagai seorang guru dan Encik Ahmad mempunyai 2 orang anak dan isteri yang tidak bekerja. Gaji Encik Ahmad RM3,500 sebulan dan 3,500 ni kita kena darabkan dengan 12 bulan. Okey, jadi apabila dah darab kita akan dapat jawapan dia RM42,000. Okey. Dalam 42,000 ni juga Encik Ahmad ditolak dengan keperluan hidup beliau. Okey, diri dia setahun RM10,000. Isterinya pula setahun RM4,000. Anak bagi setiap orang RM2,000 dan caruman KWSP pekerja RM4,620. Okey. Kita kena campurkan ke semua ni. Kita kena tambah ke semua ni akan dapat jawapan RM20,620. Okey. Ambil baliknya ni RM42,000 tolakkan dengan RM20,620 ni. Tolak dengan RM20,620 akan dapat jawapan sebanyak RM21,380. 21,380. Seterusnya, kadar zakat yang dikenakan ialah kadar zakat yang dikenakan ialah ambil balik RM21,000 ni RM21,380 kita darabkan dengan 2.5%. Okey, akan dapat jawapan RM534 untuk setahun. RM34.50 untuk setahun. Macam mana tu ni? Okey ke tak? Faham? Jom kita tengok next video untuk kita fahamkan lagi mendalam. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Alia binti Samudin. Nombor matrik saya ialah D203-12923. Hari ini saya nak membentangkan tentang zakat binatang ternakan iaitu kambing. Maksud binatang ternakan adalah binatang yang diternak atau dipelihara. Tidak semua binatang yang dibela atau diternak itu dikenakan zakat. Berdasarkan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu menulis surat dan mengutuskannya ke negara Bahrain. Antara kandungan surat tersebut ialah
Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, ini adalah zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW ke atas orang Islam. Sesiapa yang memintanya daripada orang Islam mengikut sepatutnya, maka hendaklah diberi, dan sesiapa yang meminta lebih, janganlah diberi. Riwayat Al-Bukhari. Binatang yang diwajibkan zakat adalah binatang an'am sahaja, iaitu yang pertama unta, yang kedua lembu dan kerbau, dan yang ketiga kambing dan biri-biri. Syarat wajib zakat binatang an'am ada 4. Yang pertama, sampai nisab. Yang kedua, cukup haul. Yang ketiga, binatang tidak dijadikan untuk sesuatu pekerjaan. Dan yang terakhir, hendaklah diberikan makanan yang percuma. Nisab bagi binatang an'am: untuk unta 5 ekor, lembu dan kerbau 30 ekor, kambing dan biri-biri 40 ekor. Nisab bagi kambing ialah 40 ekor. 40 hingga 120 ekor, kadar wajib zakat yang dikenakan adalah seekor biri-biri atau kambing yang berumur 1 tahun biri-biri dan 2 tahun kambing. Bagi 121 hingga 200 ekor, kadar zakat yang dikenakan adalah 2 ekor biri-biri atau kambing yang berumur 1 tahun biri-biri dan 2 tahun kambing. Bagi 201 hingga 300 ekor, kadar wajib zakat yang dikenakan adalah sebanyak 3 ekor biri-biri atau kambing yang berumur 1 tahun biri-biri dan 2 tahun kambing. Kadar yang wajib bertambah mengikut kaedah yang ditetapkan, iaitu setiap 100 biri-biri atau kambing. Setiap 100 ekor, kadar wajib zakat yang dikenakan adalah sebanyak seekor kambing atau biri-biri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina binti Muhammad Rasidi, nombor matrik 2031285. Ini saya ingin menunjukkan pengiraan untuk zakat kambing. Berdasarkan kadar nisbah zakat kambing, kalau kita belum 40 hingga 120 ekor, kita hanya membayar dengan 1 ekor kambing yang berumur 1 tahun. Seterusnya 121 hingga 200 ekor, 2 ekor kambing yang berumur 1 tahun. And 201 hingga 300 ekor, 3 ekor kambing umur 1 tahun. Bila 300 ekor, dia kena bayar 4 ekor kambing yang umur 1 tahun. Sekiranya melebihi 300 ekor kambing, maka kita kena bayar 100 ekor kambing yang berumur 1 tahun. Okey, dekat sini soalan dia, Ahmad ada 400 ekor kambing. Berapakah kiraan zakat Ahmad sekiranya ia mempunyai 400 ekor kambing ternakannya? Jadi dekat sini, Ahmad ada 400 ekor kambing. Jadi dia melebihi 300 ekor kambing. Jadi dia perlu membayar 100 ekor kambing yang berumur 1 tahun kerana dia melebihi 300 ekor kambing. Jadi jawapan dia, Ahmad perlu mengeluarkan zakatnya dengan 100 ekor kambing yang berumur 1 tahun kerana kambing yang Ahmad ternak melebihi 300 ekor kambing. Assalamualaikum. Macam mana? Faham tak tadi? Saya harap semua faham macam mana kita orang terangkan pasal kiraan zakat pendapatan dan zakat kambing. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.